pagi hari. Segala sentosa. Apa khabar Malaysia? Apa khabar anda semua? Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan untuk mengharungi satu lagi hari yang kita harapkan agar semuanya baik-baik berlaku untuk hari ini. Menarik hari ini 1101. Apa? Oh, tarikh awak rancang untuk kahwin. Bukan. Sebenarnya adalah tarikh ulang tahun kelahiran bagi penyanyi nombor 1 tanah air negara, Datuk Siti Nurhaliza. Lagu-lagu mengimbau memori kan. Saya rasa tanpa mengira latar belakang usia, latar belakang bangsa, semuanya memang suka sangatlah penyanyi ini. Betul. Lagu-lagunya malar segar dan rasanya Datuk Seri Siti Nurhaliza berada di Mekah dan Madinah untuk menunaikan umrah bersama keluarga dan ini sudah diniatkan dalam hati kan nak bawa ibunya sekali kan. Betul. Ibu dan ibu kita ucapkan selamat ulang tahun kelahiran, semoga baik-baik saja dan terus menyinari industri tanah air negara dan kita juga akan terus bersama-sama untuk memastikan supaya anda juga disenari oleh kami. Betul. Okey, di pagi-pagi hari ini dah kita mulakan dengan mood yang menarik dan sebagainya. Apa kata saya kongsikan kepada anda semua, ini adalah berita baik kepada lebih 1.4 juta rakyat Malaysia yang berkelayakan, yang akaun satu dalam EPF, KWSP kurang daripada RM10,000. Anda pergi cek sekarang KWSP anda ada RM500 telah pun dikreditkan ke dalam akaun anda. Ini adalah insentif caruman tambahan kerajaan. Kalau kita lihat secara keseluruhan ia adalah bernilai RM708 juta dan mereka yang berusia 40 hingga ke dalam lebih kurang 55 tahun pastinya anda akan menerima insentif ini kerana ia adalah salah satu orang kata bagi menggalakkan ahli KWSP yang mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persaraan untuk terus menyimpan dan mempercepatkan pengumpulan simpanan persaraan mereka dan semoga ini menjadi satu batu loncatan untuk anda terus menyimpan dan mempersiapkan hari tua anda. Betul, kita harapkan juga ini dapat digunakan sebaiknya. Nanti kalau dah dapat keluarkan tu, gunakan untuk sebaiknya untuk kelangsungan hidup. Dan diharapkan juga mana-mana barangkali yang masih lagi bekerja sendiri kan, kita galakkan jugalah untuk mencarum di KWSP kerana itu juga merupakan satu simpanan yang terjamin untuk anda. Dan bercakap tentang simpanan KWSP ni, antara banyak-banyak simpanan KWSP ini adalah yang mempunyai pulangan yang tinggi, pulangan yang dijamin. So semalam saya ada tengok satu video di laman TikTok yang mengatakan bahawa kalaulah anda tidak tahu cara untuk menguruskan keuangan KWSP itu, biarkan sahaja dalam KWSP. Jangan nak pergi buat orang kata pengeluaran untuk pelaburan dan sebagainya. Kalau tak kena cara, dia rugi lebih banyak daripada keuntungan. Sangat-sangat setuju dan paling penting dilantikan bulan 2 ni pengumuman dividen 2023. Okey. Baik, selain itu juga kita nak saksikan ini laporan berkaitan tentang kejayaan pihak polis menumpaskan sedikit menyeleweng minyak diesel Petronas yang mana 27 ditahan. Ianya telah pun digerakkan sejak daripada tahun lepas lagi sebenarnya untuk mengesan kes-kes kecurian diesel syarikat sejak 2021 dan hasilnya 27 telah pun ditahan yang mana ia melibatkan nilai kerugian bagi negara sejumlah 12 juta ringgit. Dan saya kira tindakan untuk membasmi golongan-golongan seperti ini, saya kira pengkhianat negara jugalah. Kerana diesel seperti Mesir Malang kita mempunyai subsidi terhadap diesel ini, tetapi apabila disalahgunakan ataupun diseleweng untuk perkara-perkara tidak sepatutnya, ia akan merugikan kantong negara dan difahamkan juga kerana subsidi yang kita berikan kepada diesel ini sangat tinggi setiap tahun. Jadi tindakan-tindakan seperti ini kalau kita dapat maklumat, terus salurkan kepada pihak berkuasa agar siasatan lanjut lebih boleh dilakukan dan kita boleh menahan golongan seperti ini agar tidak berterusan menjaju negara kita ini. Betul, dan bercakap tentang subsidi ini, kalau anda di luar sana belum lagi membuat kemas kini pada laman padu.gov.my, cepat-cepat lakukan kerana ia untuk memberikan subsidi bersasar kepada mereka yang memerlukan. Baik, kita nak lihat ramalan cuaca untuk hari ini dan nanti kita akan bersama dengan rakan setugas untuk berita selanjutnya. Silakan.
Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Winslah Santiran dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan ini. Jemaah Menteri akan menterjemahkan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengamalkan konsep bekerja secara berpasukan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata Jemaah Menteri turut bersetuju kerjasama itu melibatkan perkara seperti menjawab soalan-soalan di Parlimen. Bekerja sebagai satu pasukan bermaksud dalam terutama urusan menjawab soalan di Parlimen. Sebagai contoh, bila saya tak boleh menjawab, Yang Berhormat Timbalan Menteri jemput, ya, kalau saya tak boleh menjawab, Timbalan Menteri akan menjawab. Jadi tapi saya tak boleh serahkan sekarang, saya sebut dulu. Sebagai contoh, bagi isu-isu berkaitan hal ehwal Sabah dan Sarawak, yang akan menjawabnya adalah seperti berikut. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof, sekiranya beliau tidak boleh menjawab ataupun tidak berada di Parlimen, maka akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kuskop, Datuk Iwan Benedict. Beliau berkata Jemaah Menteri juga akan memastikan kelancaran bagi sesuatu projek yang diumumkan Kerajaan Perpaduan disegerakan, termasuk dari aspek permohonan kelulusan dan pelaksanaannya. Pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak semalam mempersoal bagaimana media antarabangsa boleh mendapatkan maklumat mengenai status petisyen pengampunan diraja bekas Perdana Menteri itu kerana sesi lembaga pengampunan dikendali secara rahsia di peringkat tertinggi. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah membangkitkan perkara itu dalam satu kenyataan dan merujuk kepada artikel bertajuk Malaysia Set to Decide on Jail former PM Najib's High Stakes Bid for Royal Pardon yang disiarkan pada Rabu. Beliau berkata penulis menyatakan lembaga pengampunan bermesyuarat pada Disember lepas bagi membincangkan petisyen pengampunan bekas Perdana Menteri itu, namun ditangguh kepada bulan ini bagi membolehkan ia bersidang semula. Menurut Tan Sri Muhammad Syafiee, nama ahli biasa sentiasa dirahsiakan dan tidak pernah didedahkan, dan jika lembaga pengampunan akan bersidang untuk mempertimbang permohonan Datuk Seri Najib, perkara itu akan dikendali secara rahsia kerana ia tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972. Baik, Kerajaan Perlis akan mewajibkan penggunaan tulisan Jawi diguna pakai untuk semua pemasangan papan tanda baharu di negeri itu bermula 1 Februari dalam usaha menyemarakkan kembali penggunaan tulisan itu dalam kalangan rakyat. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Asrul Aimran Abdul Jalil berkata, pada masa ini pihaknya telah berada pada proses akhir penyusunan garis panduan bagi pelaksanaan syarat itu sebelum diwar-warkan kepada umum. Asrul Aimran berkata syarat itu hanya akan diguna pakai kepada permohonan baharu untuk kelulusan pemasangan papan tanda di premis masing-masing. Menurutnya langkah itu juga sebagai antara usaha kerajaan negeri untuk memberikan pendidikan mengenai tulisan Jawi secara tidak langsung kepada penduduk di Perlis, terutama golongan muda. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Baik, untuk awal tahun ini, baik untuk kita bercakap tentang satu topik yang saya kira dia akan mewarnai diri kita kalau kita betul-betul mempraktikkan dari awal. Betul. Pernah tak dengar bila seorang anak itu lahir secara fitrah, sehinggalah ia fasih berbicara, ibu bapalah sebenarnya yang menentukan sama ada anak ini jadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Itu sebenarnya menunjukkan bahawa ibu bapa menentukan karakter anak nak jadi baik ataupun sebaliknya. Semuanya bermula dari rumah. Rumah merupakan tempat paling utama sebenarnya untuk mengajar tentang erti kehidupan dan cara untuk kita melalui peradaban yang lebih baik. Betul. Itu adalah perkara yang major untuk kita bercerita pagi ini, soal integriti yang bermula dari rumah. Kerana seringkali bercakap integriti dalam konteks terlalu besar, tetapi sebenarnya integriti itu asasnya diwarnai, ditanam dari rumah sendiri. Dan kita nak bersama dengan
dengan Dr. Muhammad Syamshinur Abdul Aziz yang merupakan pensyarah kanan Pusat Intern dan Penggayaan Akademik ataupun Citra dari Universiti Melaya yang juga penulis buku bagi integriti dan anti rasuah. Itu antara bukunya yang dibawa sekali bersama kita. Selamat datang Doktor. Terima kasih bersama kami. Doktor, satu tajuk bercakap soal integriti ni, kita suka bayangkan perkara-perkara besar. Rasuah, penyelewengan yang berbilion-bilion selalu kita rujuk, sedangkan integriti ini adalah tentang bagaimana perilaku kita, asas perilaku kita harian. Dan bercakap soal integriti dari rumah, saya nak memahami dulu macam mana kita nak memahami konteks asal rumah itu untuk dilihat sebagai satu bentuk menanam nilai integriti. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya melihat topik ini penting kerana kalau kita lihat setiap rumah, kita akan jaga betul-betul. Rumah malam kita akan lock, kita akan pastikan juga siapa yang masuk dan keluar. Maka dalam rumah itu baru rumah kita jaga, apatah lagi anak-anak, ahli di dalam rumah. Betul. Maka adalah sangat penting untuk kita menjaga. Sebab apa? Kerana integriti ni dia mengikut zaman, dia punya cabaran dia semakin lama semakin bertambah. Kalau contohlah anak-anak, kalau dahulu cabaran anak-anak adalah sama ada pukul 7 malam boleh balik tak rumah. Pukul 10 dia nak tidur tak. Itu saja, dia tidak ada pilihan. Tapi dari satu integriti yang bermula daripada rumah. Sebagai contoh, anak-anak ni pada hari ini cabaran ni semakin lama semakin banyak. Maka adalah tugas kita, tugas ibu bapa untuk nak menerapkan integriti kepada anak-anak. Sebab apa? Kerana fungsi ibu bapa ni adalah untuk membina karakter tadi. Ibu bapa saya kira perlu menanamkan jiwa kepada anak-anak. Apa tu jiwa? J pertama, mesti ada jati diri. Penanaman jati diri tentang integriti, tentang anti rasuah kepada anak-anak. Betul, kita tak sebut yang besar-besar. Kita kena ambil yang kecil-kecil dulu. Kalau biasa kita ajar pada anak-anak ABCD lah masa umur 4 tahun contohnya. Tapi ABCD yang lain, iaitu dalam konteks integriti dan anti rasuah pun kita boleh tanamkan. A contohnya adalah ambil, jangan ambil. B, beri, jangan bagi. C, tentang tuntutan, klaim. Dan D, tentang duduk ataupun kedudukan. A, B, C, D ni kita perlu serapkan, tanamkan kepada anak-anak kita, kerana ini adalah sebagai contoh kalau kita tengok dalam Akta SPRM 2009, A, B, C, D ni adalah antara elemen pentingnya. Kesalahan-kesalahan utamanya yang ada terkandung di dalam Akta SPRM 2009. Maka berbalik kepada persoalan tadi, kenapa pentingnya integriti ini ditanam untuk anak-anak? J tadi pertamanya jati diri, I adalah inisiatif. Ibu bapa ni dia mesti ada inisiatif nak jaga anak dia. Betul. Kita tahu anak-anak ni aset, bukan sekadar aset dunia, tetapi juga tentu dah kita harap sampai ke akhirat. Maka sudah tentu kita perlu ada inisiatif untuk kita nak menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, menanamkan etos karakter yang baik kepada anak-anak. Kemudian W adalah wow. Zaman dah berubah, dah ceraf. Herlina. Kalau kita lihat cara didikan pada hari ini, dia semakin lama kita kena up to date lah juga. Betul. Sekarang ni kalau dulu sumber rujukan anak-anak kita, habis-habis pun kawan-kawan masa makan kat kantin pukul 10 pagi. Hari ni TikTok. Ayah, TikTok kata macam ni. Ibu, TikTok kata macam tu. Maka kita sendiri perlu ada maklumat, dan cara kita tu, inisiatif yang kita lakukan mesti ada wow. Sesuatu yang boleh masuk ke dalam jiwa anak-anak pada tahun 2024 ni. Dan yang terakhir, sangat penting untuk ibu bapa menanamkan A, iaitu agama dan kepercayaan. Ini benda yang paling basic lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam laporan LPPKN, dalam Indeks Kesejahteraan Keluarga 2019, kalau tak silap saya, yang mana meletakkan domain hubungan kekeluargaan dan agama sebagai teras pada kesejahteraan keluarga. Maka elemen agama ni kita perlu polish, kita perlu gilak betul-betul dalam kalangan anak-anak. Dan saya rasa yang itu dulu. Baik, doktor, kalau kita lihat untuk membesarkan anak ini, dia ada peringkat-peringkat kan? 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan ketiga. Bagaimana sebenarnya ibu bapa boleh menyemai sikap integriti, karakter integriti ataupun orang kata kekuatan integriti ini kepada anak-anak mereka mengikut tahun-tahun ataupun kesesuaian umur itu? Dalam
keluarga. Keluarga ni adalah ejen sosialisasi. Okey. Dia akan ibu bapa akan sampaikan kepada anak-anak nanti bila dia dah dewasa, kerana setiap anak-anak yang kita tanamkan nilai-nilai yang baik, satu hari dia akan menjadi pekerja yang berintegriti. Setiap anak-anak yang kita tanamkan dengan sikap amanah, satu hari dia akan menjadi seorang suami, seorang isteri yang bertanggungjawab. Maka daripada situ saya kira setiap ibu bapa, nasihat untuk diri saya sendiri jugalah, yang mana ibu bapa perlu ingat bahawa dalam setiap rumah, dalam rumah-rumah kita yang ada anak-anak, kita ada CCTV. Memang kita tak tanam, tak letak CCTV kat atas tu, tapi CCTV yang bukan mata anak-anak kita, yang merekod, merakamkan apa yang dibuat oleh ibu dan ayah dia. Maka ibu dan ayah ni perlu kita bukan suruh anak-anak kita je please behave ya. Tak, kita sendiri pun perlu nak menanamkan, nak meletakkan pada anak-anak kita, nak mengindoktrinasikan nilai-nilai integriti dan juga anti rasuah. Mungkin doktor boleh kongsikan juga tentang contoh-contoh amalan integriti yang boleh dimulakan dari rumah itu. Rumah ni boleh kita kata sebagai makmal integriti. Okey. Kita boleh test dulu. Antaranya adalah penting adalah kita boleh lihat sebagai contoh, ibu bapa ni dia perlu beri ruang perkongsian, perlu membuka ruang perkongsian dalam rumah. Mungkin semasa makan, mungkin lepas solat dan sebagainya. Sebabnya biar anak-anak ni dia nak bercerita, bertuah tu. Patut kita seronok, kita naik kan, dan dalam masa yang sama kita memberikan maklumat, memberikan input-input, nasihat-nasihat dengan cara yang sesuai lah. Macam Herdina kata tadi, anak ni yang 7 tahun takkan kita nak cerita akta SPRM adalah, taklah macam tu kan. Tentulah cara dan kaedahnya berbeza. Jadi yang penting adalah untuk kita untuk ibu bapa, pertama ibu bapa perlu memainkan peranan. Suami dan isteri juga perlu ada hubungan yang sinergi nak membentuk anak-anak. Sebab anak-anak dia akan lihat ibu ada dia punya peranan, ayah ada dia punya peranan, suami isteri pun ada dia punya tugas dan tanggungjawab. Maka ibu bapa perlu meletakkan satu kaedah. Sebagai contohlah, saya ingat dulu kalau masa saya kecil, mak selalu tanya, ni pinggan ni siapa dia yang tak basuh lagi ni? Nak mengaku tu antara berani dengan tak berani dan tak. Jadi zaman berubah, kita perlu menanam pada anak kita sikap bertanggungjawab. Kita pun kalau benda tu kalau salah, dia kadang-kadang budak-budak ni, anak-anak ni dia nak mengaku tapi dia takut dia kena marah. Maka kita perlu terapkan, pertama dia kena mengaku. Kalau buat, kalau tak buat jangan mengakulah. Dan selepas itu kita jadikan rumah sebagai makmal integriti dengan kita boleh buat test sebenarnya dengan anak-anak kita. Antara test yang boleh dilakukan? Antara test yang kita buat, kita boleh cuba kot letak sikit RM50 kat mana-mana. Kita boleh cuba. Ini rumah kita yang create dia punya environment integrity dan anti rasuah. Sebab anak-anak kita ni dia akan membesar. Dan kita nak supaya dia tidak tergolong dalam kesalahan ABCD tadi. Baik. Kalau zaman kita dulu, habis-habis pun mungkin bila kawan buat homework, mungkin ada orang akan belanja permainan. Hari ni mungkin dah berubah. Dia tak perlukan belanja macam tu. Dia belanja robak lah, belanja diamond lah, benda-benda game tu semua kan. Itu pun jadi kita perlu letak kepada anak-anak ni kepercayaan. Dalam masa yang sama, pemantauan. Okey, kepercayaan dan pemantauan. Itu kalau anak-anak, bagaimana pula dengan pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita? Bagaimana kita nak lakukan ia? Saya kira pihak kerajaan telah melakukan satu langkah yang sangat baik. Bermula pada Oktober 2023. Satu kursus, iaitu kursus integriti dan anti rasuah, yang dipendekkan sebagai KIA, telah menjadi satu kursus yang wajib di semua peringkat institusi pengajian tinggi. Sama ada di peringkat diploma, di ijazah sarjana muda, even sijil. Jadi saya kira dengan konten yang ada, kandungan yang dibuat, yang telah dibina oleh pihak Jabatan Pendidikan Tinggi ini yang sangat baik, mengutarakan tentang sebagai contoh tentang undang-undang yang berkait dengan anti rasuah, tentang apakah simptom-simptom, faktor-faktor yang boleh membawa kepada pelakuan rasuah, bagaimana nak mengelak dan sebagainya, telah diterapkan di dalam kandungan khusus tu. Maka saya kira kita mengharapkanlah bahawa supaya mahasiswa-mahasiswa yang keluar daripada universiti selepas ini, bila dah graduate ni, dia dapat ambil benda tu sebagai satu aset, yang mana
saya selalu memperingatkan kepada pelajar-pelajar bahawa apa yang mereka pelajari pada hari ini, pada dalam kelas ni, bukan untuk semata-mata peperiksaan, tapi ini adalah satu perlindungan untuk masa-masa yang akan datang, masa waktu kerja nantilah terutamanya. Okey, Pak Doktor, ada satu peringkat lagi saya nak bertanya tentang mengatasi cabaran integriti semasa. Bagaimana keluarga itu sendiri dapat mengatasi cabaran integriti semasa, khususnya apabila disebabkan daripada faktor sosial? Faktor sosial ni dia memerlukan, saya lihat perlunya ada hubungan yang sinergi antara institusi-institusi sosial. Kalau institusi sosial ni, sebagai contohlah kalau dalam kursus integriti dan anti rasuah ni, kita letak ada beberapa institusi sosial yang perlu diperkasakan. Antaranya adalah, pertama, institusi keluarga. Dia mesti memainkan peranan. Kedua adalah institusi keagamaan. Mesti memainkan peranan lebih besar lah kan, dengan ceramah dan sebagainya. Kemudian adalah institusi pendidikan, yang mana daripada anak-anak tu kecil, daripada peringkat kecil tadi, hinggalah ke peringkat mungkin ke peringkat institusi pengajian tinggi. Dan satu lagi institusi adalah institusi media. Memainkan peranan. Pada saya, langkah yang diambil oleh pihak bernama hari ini ni cantiklah. Okay. Baik. Okey. Kalau kita lihat banyak kes-kes berkaitan rasuah telah tular di media, tak kisah sama ada nilainya kecil ataupun besar. Betul. Sebenarnya. Dan kita nak tahu bagaimana sebenarnya terutamanya institusi-institusi ini untuk langkah-langkah pencegahan daripada berlakunya terus ketirisan dan kerasuah ini. Kalau kita lihat dalam Akta SPRM, dia ada satu seksyen baru yang mula dikuatkuasakan 2020, iaitu seksyen 17A, yang menekankan tentang liability corporate, di mana institusi-institusi di syarikat-syarikat contohnya, dia mesti ada kaedah dan cara untuk nak menyebarkan kecaknaan tentang isu integriti dan anti rasuah. Maka saya kira antara langkah yang paling penting adalah perlu diambil adalah dengan memperkasakan lagi unit-unit integriti yang ada di semua institusi-institusi komersial ni, terutamanya lah. Maknanya mereka mungkin pergi hantar staff, kalau cara ceramah tu kurang berkesan, mungkin dengan cara-cara lain. Mungkin minta dia punya staff dia ambil micro credential ni zaman sekarang, dia ambil sijil secara online dan sebagainya. Betul. Supaya elemen-elemen integriti dan anti rasuah tu dapat mereka gunakan, dapat sebagai satu perlindungan kepada mereka dalam membuat kerja. Sebabnya kalau kita tengok dalam, dia ada satu teori tu, teori segitiga fraud. Dia kata rasuah ni jadi bila ada, pertama dia ada tekanan. Betul. Tekanan ni makna tekanan seperti tekanan keuangan, tekanan pekerjaan. Kedua, dia ada peluang. Dia ada peluang tu datang bila dia ada kuasa. Dan satu lagi adalah rasionalisasi. Dia nak buat, dia rasa kalau aku tak ambil, orang lain ambil, aku ambil lah. Jadi bila ketiga-tiga faktor ini bersatu, faktor tekanan, rasionalisasi dan juga faktor peluang, maka dia akan membentuk segitiga fraud, iaitu rasuah yang berlaku di mana-mana lah. Jadi saya kira kalau kita lihat kepada orang-orang yang belum lagi dia rasa aku tak akan terkena dengan rasuah ni, jangan. Rasuah ni boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Kita rasa kita tak akan kena. Kita sebab mungkin kita punya komponen tu belum cukup. Tapi kalau kita ada kuasa, kita ada peluang dan kita tidak ada integriti, dua tolak satu. Dua benda dah ada, tolak dengan integriti pula tak ada, rasuah tu boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Jadi berhati-hatilah kita. Termasuk yang cakap ni juga. Okey. Baik, selepas ini kita bercakap tentang buku yang ditulis itu, bagaimana buku ini boleh membawa kepada pengajaran khusus kepada kita tentang isu integriti dan juga rasuah, semua selepas ini. Integriti dan rasuah. Buku ni padat dengan segala ilmu yang kita perlukan untuk membentuk jati diri dan menggalakkan kita untuk menolak rasuah. Dan antara orang kata
chapter-chapter. Dalam sini adalah punca, simptom dan kesan jenayah rasuah, cara untuk kita perang rasuah itu sendiri dengan lapor, cegah dan inisiatif kerajaan dan juga swasta yang telah pun kita bincangkan bersama dengan tetamu kita sebentar tadi. Dan doktor, kita nak bercerita tentang buku Integriti dan Anti Rasuah ini. Boleh tak doktor terangkan dengan lebih lanjut tentang buku ini, kenapa, mengapa kita perlu fokuskan kepada integriti dan juga anti rasuah? Herlina, integriti ni, anti rasuah ni adalah antara kita punya maruah negara kita. Okey. Kita mesti jaga. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam Corruption Perception Index (CPI), kita ni sekarang sedang berada di nombor yang jauh ketinggalan daripada sebuah negara Afrika yang bernama Botswana. Kita kalau kita dengar Botswana, kita dengar negara Afrika, biasanya lah kita akan kata negara Afrika memanglah banyak rasuah. Jangan. Kalau kita tengok pada ranking, kita berada di tangga 61. Botswana berada di tangga 35. Botswana punya percentage dalam Corruption Perception Index adalah 60%. Kita Malaysia ni berada di, kalau kiranya gagal lah, sebab 47% sahaja. Maknanya adalah sangat penting kita untuk kita buat satu war cry. Macam mana kita harapkan ranking kita dalam sukan meningkat. Betul. Kita nak semangat untuk kita nak jaga integriti, jaga anti rasuah ni bukan sekadar di peringkat keluarga, tapi juga di peringkat komuniti, tetapi juga kita tambah di peringkat ruang lapangan kerja dan sebagainya. Jadi kursus ini letak kalau integriti dan anti rasuah ni yang telah disusun konten oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, dia meletakkan, memperingatkan sebagai contoh apakah antara kandungan-kandungan perundangan yang ada yang akan membantu integriti dan anti rasuah ni. Sebagai contoh, kita ingatkan bila orang bagi rasuah, tak ada kena-mena dengan kita. Kita ingatkan bila ada orang tu dia meminta rasuah, tak ada kena-mena dengan kita. Sedangkan rupanya dalam undang-undang, jika kita tidak melaporkan, ia juga adalah salah satu daripada kesalahan yang ada dalam berkait dengan anti rasuah. Tak report pun kita kena. Maka perkara-perkara macam ni lah kita boleh terapkan juga daripada rumah. Bukanlah kita nak suruh anak kita tu jadi kaki report. Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita memperingatkan mereka. Pertama, kita jauhkan daripada ABCD yang kita boleh memperkenalkan kepada anak-anak, kepada kawan-kawan bahawa kita ada, sebagai contoh, kita ada Akta Perlindungan Saksi, kita ada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Ada 2 akta kat situ. Yang mana menekankan untuk nak membentuk hubungan yang sinergi. Iaitu orang tak buat A, B, C, D, tak ambil, tak bagi, tak buat klaim palsu dan tidak menggunakan kedudukan. Dalam masa yang sama, memberikan laporan terhadap kesalahan rasuah adalah sesuatu yang wajib yang kita kena ingat sama-sama. Okey, dan tapi saban hari sebenarnya kes rasuah ini, kita walaupun banyak program yang telah dilakukan, kalau kita lihat dalam buku ini sendiri, inisiatif kerajaan bermula daripada tahun 1979 dengan ada panduan perkhidmatan cemerlang, kemudian pada tahun 83 kita ada tanda nama, pada tahun 1990 kita ada sambutan Hari Q, dan yang terbaru kita ada pada 2019 Pelan Anti Rasuah Negara 2019-2023. Tetapi pelbagai pencegahan cuba kita lakukan, namun semua ini bagaikan mencurah air ke daun keladi, tidak diambil tauladan oleh masyarakat ataupun sesiapa yang membuat rasuah ni. Apa sebenarnya yang kita boleh tambah baik? Langkah yang kita perlu buat adalah, antaranya adalah dengan pendidikan dari rumah tadi. Okey. Kalau generasi sekarang ni, apa yang kita buat mungkin adalah memperkasakan unit integriti tadi. Tetapi kita nak Malaysia yang akan datang ni bagaimana? Sampai bila kita nak biarkan kita dari segi Corruption Perception Index dapat 47% sahaja? Negara Afrika pun boleh dapat 60%. Maka apa yang perlu kita buat adalah pendidikan dan pendidikan. Di semua peringkat, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat universiti, malahan di lapangan kerja. Betul saya kata, dengan langkah yang diambil oleh pihak unit integriti, saya menyerulah unit integriti ni, kita ambil jalan dengan kita dah ada langkah untuk kita menggalakkan, selain daripada
ceramah, program kuis di peringkat tempat kerja. Kita mungkin boleh buat micro credential lagi supaya kempen anti rasuah ni dia bukan sesuatu yang bersifat mikro tetapi makro. Sebab nama negara ni, ranking kita ni sedang berada pada 180, berada di tangga yang sangat teruk. Jadi kita kena hubungan yang sinergi di antara semua pihak. Okey, sebab itulah barangkali pemerkasaan integriti dari rumah itu harus dimulakan dengan lebih mampan. Dalam konteks ini saya nak tahu tentang kolerasi antara integriti yang bermula dari rumah dengan integriti yang di tempat kerja. Bagaimana kolerasi antara kedua ini memainkan peranannya? Sebagai contoh, tahun 2002, satu kajian telah dibuat. 2002 lebih kurang 22 tahun lepas ni. Satu kajian telah pun dibuat kepada pelajar-pelajar universiti, 4 buah universiti pada waktu itu, tentang adakah mereka akan mengambil rasuah sekiranya ada peluang dan ruang. Data itu menunjukkan bahawa majoriti kata pada waktu itu, pada zaman orang belajar, diorang akan ambil. Maka kesinambungan daripada itu, kita lihat apa yang berlaku sekarang. Mereka yang keluar dulu, mereka tu mungkin akan berjawatan dan sebagainya. Maka kalau kita lihat pada waktu hari ini, keadaan itu jadi. Maka apa yang perlu kita buat tu yang paling utama. Yang telah lepas kajian 2002 tu, kita perlu buat kajian yang berkala. Mungkin di peringkat di peringkat tempat kerja, kita kena lebih pada kerap. Kalau tak ujian psikometrik tu mungkinlah kerap sangat orang pun bosan juga nak ambil. Tetapi perlu ada kaedah yang lebih wow. Itu adalah tanggungjawab yang perlu dibuat oleh unit-unit integriti, saya kira. Baik, seringkali kita dengar bahawa hanya yang menerima sahaja dihukum, didakwa dan sebagainya. Bagaimana dengan pemberi itu? Adakah mereka itu tertakluk kepada undang-undang sedia ada atau bagaimana? Yang memberi pun memang ada dalam akta SPRM. Yang saya sebut ABCD tadi, boleh rujuk lepas ni pendengar-pendengar, Seksyen 16, Seksyen 17, Seksyen 18, Seksyen 23, yang ABCD tu, yang memberi memang ada peruntukannya. Dan saya kira sebenarnya dia perlu kita ada satu perlindungan. Dia biasanya rasuah ni, orang ni dia antara tips je lah yang saya dapat daripada sahabat saya pegawai SPRM ni. Dia kata tipsnya adalah jangan berkata ya pada ajakan kali pertama. Sebab dia daripada Cuba-cuba rokok, kemudian dia akan bawa pergi menyembang ke lain, boleh sampai golf ke luar negara. Dan dia ada dalam buku ni, sebagai contoh, dia ada satu bahagian tu kita namakan minda perasuah. Mindset mereka adalah sekali terlepas, selamanya terlepas. Dia akan mula dengan kecil. Mula takut-takut, tapi macam lain clear. Ambil dulu satu. Lama-lama jumlah makin besar. Dan kita nak kata yang utamanya adalah untuk kita membuat kita buat satu bentuk sistem pertahanan. Shield kita. Dan antara shield yang paling kuat saya kira adalah agama dan kepercayaan. Baik. Iman itu perlu dikuatkan lagi. Dan pasti ia bermula juga daripada rumah, kerana rumah juga akan membentuk asas-asas ini kepada diri kita. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz yang merupakan seorang pensyarah kanan Pusat Intelek Penggayaan Akademik Citra dari Universiti Melaya, soal isu yang saya kira harus diperbincangkan hari demi hari. Betul. Dan ibu bapa di luar sana, beri pendidikan kepada anak anda. Biasalah adat lah, enak lauk dikunyah-kunyah, enak kata diulang-ulang. Jangan putus memberi nasihat yang baik kepada anak-anak anda. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Bulan Januari, bulan yang orang akan bersemangat, gym akan penuh. Sebab?
sebab awal tahun. Oh, Tetapi bulan Januari juga adalah bulan kesedaran untuk kanser cervix, iaitu kanser yang ketiga terbanyak mengancam rakyat Malaysia. Dan ini merupakan satu bulan yang kita nak memberikan kesedaran awam kerana kita harapkan agar lebih banyak lagi khususnya wanita-wanita untuk hadir ke pusat kesihatan bagi mencari pencegahan lebih awal untuk kita belakkan daripada terus terjadi. Dia hashtag cepat tahu, cepat tindak. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang perkara ini, iaitu Januari bulan kesedaran kanser cervix bersama dengan Dr. Nur Arifah Muhammad Said yang merupakan pegawai perubatan bahagian reproduksi manusia, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun LPPKN. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, saya mengangkat martabat wanita untuk kita memberikan advokasi lagi berkaitan tentang perkara ini. Mungkin di awal ini Doktor boleh kongsikan kepada kita tentang bulan Januari yang kita tahu merupakan satu bulan bagi memberikan advokasi kesedaran bagi kanser cervix yang disambut bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh dunia secara umumnya. Dalam konteks ini saya nak tahu dulu tentang peranan yang diambil oleh LPPKN yang merupakan salah satu agensi di bawah KPWKM dalam memastikan supaya program ini, pemahaman advokasi ini diterapkan dalam kalangan wanita secara khusus di Malaysia ini. Okey, terima kasih ya Halina Ashraf. Ya, seperti yang kita semua sedia maklumlah ya, bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix. Okey, kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim lah ya, iaitu kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita di Malaysia. Ya, kita perlu tahu apa itu kanser cervix, di mana terjadinya perubahan sel pada pangkal rahim. Dan insiden kanser cervix ini dia meningkat dengan usia ya, selepas umur 30 tahun lah, dan paling tinggi adalah usia 60 hingga 69 tahun. Okey. Saya nak share sedikit statistik daripada laporan daftar kanser kebangsaan Malaysia tahun 2012 hingga 2016 ya, dianggarkan sebanyak 800 kes baharu ya kita kesan di Malaysia setiap tahun, dan daripada jumlah itu 41% kes kita kesan terlalu lewat, iaitu pada tahap 3 dan juga tahap 4. Jadi inilah yang kita nak beri kesedaran kepada orang ramai lah ya, kerana kita tahu sebenarnya kanser cervix ini boleh dicegah lebih awal untuk kita rawat sewajarnya ya. Jadi bermula tahun 2019 ya, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya LPPKN, kita amat giatlah melakukan program ya yang dinamakan program saringan kanser cervix yang melalui ujian HPV DNA. Okey, doktor, apa pembaharuan ataupun apa kaedah yang terbaharu ini? Okey, seperti yang saya maklumkanlah, kita akan melakukan pemeriksaan saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA. Jadi ujian HPV DNA ini adalah teknologi terbaru ya, yang lebih tepat dan berteknologi tinggi. Ianya dapat mengesan virus yang dinamakan human papilloma virus yang merupakan penyebab utamalah kanser cervix sebanyak 90%. Okey, human papilloma virus ini kita boleh dijangkiti melalui hubungan kelamin ataupun berhubungan seksual. Okey, kita ada banyak jenis HPV, ada 100, tetapi yang berisiko tinggi ada 14 jenis HPV ya, dan ini kita boleh kesan melalui tes HPV DNA lah. Ini saya boleh tunjukkan tes HPV DNA ya. Di mana ini sangat mudah, berteknologi tinggi dan bersifat high sensitivity dan high specificity. Ianya boleh mengesan 14 jenis HPV DNA lah ya. Yang seperti saya katakan, 14 jenis itulah yang berisiko tinggi. Jadi ianya mudah, cepat dan wanita tepat. yang tepat ya, dan wanita yang melalui ujian HPV DNA ini, wanita tidak perlu rasa takut kerana ianya adalah self sampling. Pensampilan DNA ini dia buat secara sendiri. Wanita itu sendiri boleh lakukan ujian HPV DNA ini. Berbanding dengan sebelum inilah pap smear konvensional ya, yang kita panggil pap So smear. apa sebenarnya perbezaan antara pap smear dengan HPV DNA ini? Perbezaannya ialah macam saya katakan, ujian HPV DNA kita self sampling. Wanita itu melakukan pensampilan DNA. Tetapi kalau pap smear dia melakukan pensampilan sel, dan ianya dilakukan oleh petugas klinikal yang terlatih lah. Itu bezanya. Ini yang digunakan sekarang ini melalui program yang dianjurkan. Ya, betul. Ini lebih tepat dan lebih senang lah. Dia mudah, cepat dan tidak menyakitkan kepada wanita. Jadi akan lebih ramai wanita yang berpeluang lah untuk melakukan saringan inilah. Saringan dilakukan di 47 klinik LPPKN di seluruh negara. Ya, sebenarnya kita ada 49 buah KNS, Klinik Sejahtera LPPKN seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Pastinya ada syarat
untuk mereka mendapatkan khidmat ini? Apakah syarat-syaratnya? Betul. Yang pertama, syarat-syarat yang wanita yang layak adalah mestilah warga negara Malaysia lah, ya, dan ataupun penduduk tetap. Kemudian wanita berusia 30 hingga 65 tahun dan dalam kelompok M40 dan B40. Itu sajalah syaratnya. Okey. Baik. Sebenarnya syarat tak adalah complicated sangat syarat ni. Saya kira macam apabila anda tegur kategori terus ambil inisiatif itu. Untuk melakukan ujian, adakah ia merupakan satu bentuk ujian yang harus dilakukan setiap tahun ataupun ada tempoh masa tertentu? Ini bukanlah dilakukan setiap tahun. Kekerapan untuk lakukan ujian HPV ini adalah selama 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali? Setiap 5 tahun jika hasilnya negatif lah. Jadi sekiranya dia ada, kita detect human papillomavirus, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Okey. Doktor, saya nak kongsikan sedikit lah. Boleh. Kita punya bagaimana sambutan kita, sambutan daripada pelaksanaan program ini, ya. Kerana daripada 2019 hingga 2023 sebanyak lebih daripada 100,000 wanita telah menjalani saringan ini melalui ujian HPV DNA. Dan daripada jumlah tersebut, ya, sebenarnya sebanyak 7,183 kes disahkan HPV positif. Yang berisiko tinggi, di mana mereka perlu melalui ujian ulangan dan pemeriksaan lanjut. Jadi pemeriksaan lanjut pula kita dapati sebanyak 61 kes yang prakanser dan 12 kes disahkan kanser cervix. Jadi inilah pentingnya saringan awal supaya kita dapat kesan lebih awal dan nanti prognosisnya akan lebih bagus. Macam hashtag tadilah, cepat tahu cepat bertindak. Okey doktor, saya ada baca bahawa HPV DNA ini dia dapat kesan virus HPV itu seawal 10 tahun awal. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini, frasa ini? Okey, sebenarnya untuk satu kanser itu terjadi, ini mengambil masa yang lama. Bukanlah ini sekelip mata saja. Seperti human papillomavirus kan, ianya terjadi dengan jangkitan secara seksual. Jadi setiap wanita itu berisiko lah, setiap wanita yang telah aktif melakukan hubungan seksual berisiko untuk dijangkiti human papillomavirus. Jadi dan test ini dia akan mengambil masa kiranya dalam 10 tahun dia boleh detect this human papillomavirus seawal 10 tahun. Sebelum terjadinya, sebelum kita detect HPV DNA. Okey, dan daripada pemahaman saya dia ada peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Kalau yang 10 tahun tu di peringkat nombor 1 ataupun nombor 2 bagaimana? Itulah pentingnya pengesanan awal lah, ya. Kiranya kalau kita boleh detect itu, kita nakkan dia terkena dari peringkat awal lagi 1, 2. Tapi jika kita detect lebih lambat, itulah yang kita kesan 3, itu yang berlaku 4 sekarang ini. Baik, untuk kali ini saya pasti banyak program telah pun dirangka bagi memastikan supaya sambutan tahun ini itu benar-benar diadvokasikan kepada masyarakat secara khususnya untuk bulan Januari ini. Apakah program-program yang telah direncana bagi memastikan supaya wanita-wanita datang ke hadapan, jangan malu-malu buat ujian ini? Okey. Ya, sememangnya memang kita LPPKN di bawah melalui KPWKN melalui agensi LPKN ini kita amat giat lah dan kita mengambil langkah proaktif untuk kita turun melakukan program-program outreach bersama dengan kita punya pusat keluarga bergerak LPPKN, ya, menggunakan bas bergerak di mana kita menyantuni komuniti di kawasan pedalaman supaya mereka juga tak tercicir, tidak ketinggalan untuk mendapat manfaat inilah. Jadi sepanjang bulan Januari ini pun kita ada merencanakan 14 buah program, ya, di peringkat komuniti. Kita akan adakan di shopping mall, di Dewan Sebergena Orang Ramai dan juga di KNS kami sendiri. Kemudian kita mensasarkan 32,000 wanita untuk disaring menggunakan ujian HPV DNA lah. Dan baru-baru ini juga kan kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan program Madani Rakyat Labuan, di mana bertujuan untuk memastikan penduduk Labuan tidak ketinggalan lah untuk mendapat manfaat perkhidmatan daripada yang ditawarkan kerajaan. Jadi kami juga KPWKM, ya, tidak ketinggalan. Kita akan menganjurkan satu program yang dinamakan Kasih KPWKM Gempur Saringan HPV DNA 2024 yang akan berlangsung dalam bulan Januari ini, 20 Januari, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan lah, ya, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, kita punya Menteri Pembangunan Wanita. Program ini memanglah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada orang ramai, ya, akan pentingnya saringan awal kanser
cervix, dan kita nak meningkatkan lagi lah jumlah penerima saringan kanser cervix ini melalui ujian HPV DNA. Jadi saya amat menyarankan lah semua penduduk Labuan yang berdekatan boleh datang ramai-ramai ya, untuk mendapatkan saringan secara percuma jika anda layak, ya. Dan pelbagai aktiviti menarik lagi yang akan kita laksanakan di sana lah. 20 Januari Doktor. 20 Januari. Petang ni kalau berborak-borak tu kan jiran tu beritahu pasal program ni. Ya, itu yang paling penting. Jangan sebarkan gosip sahaja. Benda yang berilmu pun kita kena sebarkan. Baik, Doktor, bagaimana pula dengan kempen WCare ini? Kesinambungannya. Alright. Kempen WCare ini sebenarnya kita dah laksanakan sejak tahun 2021 lagi lah. Jadi kempen WCare ini sebenarnya ialah yang memayungi program saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA bagi pengesanan awal kanser cervix, dan juga kita ada program program subsidi ujian mamogram bagi pengesanan awal kanser payudara. Jadi tahun ini kerajaan telah memperuntukkanlah sebanyak 11.5 juta lagi bagi kami untuk meneruskan pelaksanaan WCare ini. Kemudian kita juga ada kempen digital, ya. Kempen digital yang namanya kita namakan kempen kesedaran reproduktif wanita ataupun women reproductive cancer campaign, ya, di semua platform media sosial. Dan yang tadilah kita ada memperkenalkan hashtag cepat tahu cepat tindak supaya kita dapat memberi kesedaran secara berterusan kepada semua orang ramai lah. Baik, Doktor, WCare ini juga saya kira boleh dilihat dalam satu konteks yang besar apabila untuk memberikan kesedaran saringan awal itu, ia juga tergantung kepada ekosistem mereka. Bagaimana pandangan daripada Doktor untuk memberikan maklumat kepada, sebagai contoh, pasangan, memberikan galakan kepada pasangannya, itu wanita itu, isteri, untuk mendapatkan saringan awal ini, kerana mereka jugalah merupakan antara orang-orang yang penting memberikan saringan awal kepada wanita. Betul. Sebenarnya saya ingin memperingatkanlah pada laki-laki di luar sana, sebenarnya mereka juga memainkan peranan penting, ya, untuk memastikan isteri-isteri, ibu-ibu dan juga ahli wanita, ahli keluarga wanita yang lain, ya, untuk mendapatkan saringan kamilah melalui kempen WCare ini. Bukan saja boleh melakukan saringan kanser cervix, malah boleh mendapatkan program subsidi mamogram. Jadi memang kita war-warkan dan kita amat menyarankan untuk semuanya hebahan war-warkan kepada orang ramailah melalui semua platform di media sosial, ya. Kita pun ada mewawarkan daripada kita punya program-program ceramah, talk, siaran radio semualah. Baik, Doktor, kalau mereka yang di luar sana berminat untuk menyertai program WCare HPV DNA ataupun yang akan diadakan di Labuan nanti, mana informasi yang boleh mereka cari maklumat lanjut? Boleh. Untuk informasi program yang akan dilaksanakan di Labuan nanti, bolehlah melayari kami website LPPKN untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kemudian untuk kempen WCare ni, anda semua sebenarnya boleh mendapatkan info lebih lanjut dengan hadir ke klinik Nur Sejahtera kami lah. Kita ada 49 KNS di seluruh negara. Jadi datang, dapatkan info dan lakukan saringan kanser cervix dan juga program subsidi mamogram ini. Okey, ini bermakna di Labuan itu adalah acara rasminya, tetapi dalam masa sama di semua 49 klinik di bawah LPPKN juga menawarkan perkhidmatan ini khususnya untuk saringan awal kepada wanita-wanita. Boleh datang, tak kira mana di bernama juga, saya kira wanita-wanita boleh beramai-ramai untuk memastikan supaya ianya plan itu atau perancangan untuk mencapai sasaran itu dapat kita capai. InsyaAllah kita doakan juga, dan selamat menyambut juga hari peringatan ini. Saya kira satu topik yang perlu untuk diedukasikan kepada masyarakat secara lebih meluas lagi. Betul, dan hashtag cepat tahu cepat tidak, jangan takut untuk tahu status kesihatan anda. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Nur Arifah Muhammad Syed atas perkongsian ini. Juga terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami lebih kurang dalam 1 jam ini untuk berbicara, saya kira memberikan buah fikiran yang baik untuk hari anda dimulakan hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Selamat tinggal.